Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sayang untuk semua student teacher. Okey, bagi siapa yang still tak kenal lagi, siapa yang baru lagi tak kenal siapa yang dalam video ni, okey, saya perkenalkan diri saya. Saya Miss Suraya. So untuk video hari ini saya akan ajar matematik darjah 4. Okey, first of all, teacher nak cakap tahniah. Terima kasih sebab dah buka video ni. Teacher harap video hari ni dapatlah membantu awak belajar dengan lebih mudah. Walaupun dalam video saja, dengan video saja tak pergi kelas, yang depan-depan dengan cikgu, still juga boleh belajar. Okey, so teacher harap semuanya dalam keadaan sihat-sihat belaka hari ini boleh belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, so mari hari ini kita mulakan pelajaran hari ini. Okey, hari ini teacher akan belajar untuk bab 5, iaitu mengenai ukuran dan sukatan. Okey, siapa yang ingat lagi dalam bab ukuran sukatan ni dia ada macam ada tajuk kecil, ada banyak-banyak tajuk. Okey, first kali kita ada belajar pasal panjang, iaitu yang melibatkan kilometer, meter, sentimeter, milimeter. Okey, ingat lagi ke tak? Okey. Lepas tu seterusnya kalau panjang, kita lepas belajar ukuran yang panjang tu, kita belajar jisim, berat. Itu yang kita guna unit untuk gram dengan kilogram. Ingat lagi ke tak? Okey. So untuk kelas hari ni kita akan belajar pasal isi padu cecair. Okey, isi padu cecair ni dia akan menggunakan unit mililiter dengan liter. ml ni sebutan dia mililiter. Okey, kalau L ni dia sebut liter. Okey, kalau panjang kita ukur guna pembaris, betul? Kalau ataupun pita pengukur. Kalau jisim berat kita akan guna penimbang. Macam kalau nak timbang berat badan ke, kita guna penimbang berat badan yang kita duduk atas tu kan. Ataupun kalau macam kita timbang ikan, pergi kat pasar beli ikan, kita guna penimbang yang kita guna ikan tu. Okey, betul. So hari ni kalau untuk isi padu cecair kita nak guna apa? Okay. Isi padu cecair ni kita guna untuk mengukur apa-apa cecair lah, ataupun air, susu ke, sabun ke, apa-apa yang dalam bentuk cecair, kita akan guna unit mililiter dengan liter. Okey, dia akan ukur menggunakan beaker. Beaker macam ni bentuk dia. Dia lebih kurang macam ni. Dia ada dekat dalam makmal ataupun macam ni. Salam. Dia ada tulis kat sini. Okey, dekat sini 1 liter, 2 okey, ataupun 10 ml, 15 ml, 20 ml dan seterusnya. Dia bergantunglah dekat beaker tu sendiri. Okey. So, itu pasal beaker. Okey. Cara nak menukar unit. Okey, secara asasnya kita akan guna ml dengan mililiter dengan liter. So, contohlah kalau awak pergi pasar raya, awak pergi Giant ke, mana-mana Maidin ke, awak beli susu. Contohlah susu tu dia tulis dekat kotak dia tulis 1 liter. Okey, 1 liter tu kita boleh tukar kepada unit mililiter, iaitu okey, tengok 1 liter berapa mililiter. Okey, kita nak tahu macam mana. Okey, liter darab dengan 1000 dapatlah milimeter. So contohnya kalau 1 liter darab dengan 1000 akan jadi 1000 mililiter. Okey. Okey, selain tu kalau 100 plus ke kan, kalau pernah tengok botol 100 plus yang kecil tu, yang tu 500 ml. Kalau yang besar tu dia tulis 1.5 liter. 1.5 liter. Cara nak tulis 1.5 liter ni, kalau dalam 1.5 liter ni, 1.5 liter ni dalam mililiter macam mana?
Okey. So 1.5 liter tukar kepada mililiter, kita darab dengan 1000. Kalau macam nak darab dengan 1000? Kalau darab dengan 1000, kita tambah je 0.3 dekat belakang. Tapi selepas titik ni 1.5 darab 3 kali. Anjakkan ke belakang 3 kali. 1, 2, 3. So dia akan jadi 1500 mililiter. Boleh? Okey, itu untuk liter dengan mililiter. So kat sini teacher ada beberapa latihan lah untuk macam kita ingat macam mana nak tukar. Okey, so kalau 2 liter nak jadi mililiter, 2 liter nak jadi mililiter, kita darab dengan 1000. So 2 darab 1000, 2 darab 1000, jawapan dia 2000. So tulis saja kat sini 2000. Saya tukar pen lah. 2000. Okey, so seterusnya 5 liter 300 mililiter. Alamak, kenapa ada 2 unit ni? Tak ada masalah. Boleh juga 5 liter 3000 mililiter, sama je. Kalau kita nak tukar jadi mililiter, tengok ya, 5 liter darab dengan 1000 akan jadi 5000. Okey, 5000. 5000 tambah dengan 300 akan jadi 5300. So tulis saja kat sini 5300 mililiter. Senang ke susah? Senang. Okey. So seterusnya, okey, Asyik daripada liter ke mililiter je, cuba pula mililiter ke liter. Mililiter ke liter, terbalik pula. Yang ni yang belah atas ni. 5437 mililiter tukar kepada liter dan mililiter. Okey, 5437. Okey, 5000 ni akan jadi liter sebab kita akan bahagi 1000. So dekat sini jadi 5 liter 437 ni mililiter. Senang sahaja. Ataupun cara lain nak tulis dia dalam bentuk liter sahaja. Dia adalah 5.437 liter. Boleh juga tulis cara macam tu. Okey? Boleh? Okey, itu macam unit yang selalu gunalah kan, liter mililiter. Liter mililiter untuk cecair ni, cecair isi padu cecair ni. Dia ada juga unit lain yang boleh kita gunakan, iaitu sebagai contoh adalah gallon. Ini macam barulah untuk awak kan. Ini dia macam tak selalu digunakan dekat Malaysia. Dia selalunya digunakan di macam dekat Amerika Syarikat ataupun luar negara lah. Ni saya nak cerita untuk tambahkan pengetahuan saja. Okey. Okey, gallon ataupun lagi satu quart, lagi satu pint. Okey, ini tiga ni macam tak selalu guna, tapi kita boleh belajar je untuk tambah pengetahuan. Okey, gallon nak pergi ke quart, kita akan darab dengan 4. Kalau quart nak pergi dekat gallon, kalau tukar unit quart pergi ke gallon, dia akan bahagi dengan 4. Senang saja. Nombor dia kecil je kan? Kalau yang tadi tu 1000, yang ni 4. Okey. So kalau daripada quart nak pergi pint adalah dengan darab 2. Contohnya kalau 1 quart berapa pint? Okey, 1 darab 2 maksudnya 2 pint. Lepas tu daripada pint nak pergi ke quart, kita just bagi je. Saya lupa pula nak tulis ni, anak panah macam ni. Ni ikut je, gallon pergi ke quart darab 4, quart nak pergi ke pint darab 2. Okey. Tukar-tukar unit ni, mililiter ke liter, liter ke mililiter, darab 1000 bahagi 1000 ni tak ada ditulis dekat exam nanti. So awak kena apa? Kena hafal, salin dan hafal lah. Tulis dalam kertas apa-apa, tulis cantik, tampal dekat sebelah bilik tidur ke, kat cermin ke, supaya awak hari-hari tengok, lepas tu hafal. So make sure hafal unit-unit ni sebelum masuk exam. Okey? Boleh?
Okay. So, dah tahu macam mana nak tukar kan tadi? So, sekarang saya nak tengok kita buat dekat latihan. So, 1 gallon berapa kuat? Okay, 1 gallon berapa kuat? Gallon nak pergi kuat. So, 1 darab dengan 4. So, jawapan dia 4 kuat. Okay, seterusnya 3 gallon 2 kuat. Berapa kuat? Okay, 3 gallon nak pergi kuat. Okey, sekarang 2 kuat ni tak ada masalah. So kita boleh tambah je dekat sini. So sekarang 3 gallon. 3 gallon nak tukar jadi kuat. Okey, 3 gallon. Contohlah 3. 3 gallon, 3 darab 4. 4, 8, 12. Okey, 12. 12 tambah lagi 2. 12 tambah 2 berapa? 12 tambah 2, 14. So 14 kuat. Senang je. Seterusnya 2 kuat nak pergi pint. 2 kuat nak pergi pint. Okay, so kat sini 2 lah. Anggaplah kat sini 2. 2 darab 2 jadi 4. 4 pint. Itulah salah satu unit yang selain dah digunakan daripada ml dan L ni. ml ni kita boleh juga tulis cara dia macam ni. ml. Ataupun macam ni. L. L yang ni dia macam ni. L dia pusing macam ni. Tahu? Okey. Okey, seterusnya kita akan buat latihan lah. Saya buat. Dah belajar macam mana nak tukar-tukar, dah faham dah apa tu isi padu, macam mana nak ukur. Kita ukur akan guna beaker macam saya cakap tadi. So seterusnya kita buat latihan. Macam mana nak tengok awak dah faham ke belum? Okay, so next. Yang ni first soalan macam penyelesaian masalah lah. Selalunya dekat dalam exam memang wajib akan ada soalan penyelesaian masalah. So dia macam bila soalan penyelesaian masalah tu dia akan macam buat satu cerita. Daripada cerita tu awak kena faham apa soalan ni cakap sebenarnya. Okay, so hari ni kita akan try soalan ni. Okay, so yang first dia soalan dia tulis tu, rajah di bawah menunjukkan isi padu air dalam sebuah bika. So yang ni lah bika. Bika tu lebih kurang macam bentuk cawan lah, tapi dia macam besar sikit. Okay, so dia tulis kat situ dalam satu bika tu ada 1 liter 8 ml. Okay, ingat ada 1 liter 8 ml. Okay, air dari bika itu dituang ke semuanya sama banyak ke dalam 2 biji gelas. Okay, ingat 2 biji gelas kat sini penting. Hitung isi padu dalam mililiter air di dalam setiap gelas. Okay, so kalau teacher rasa nak bagi mudah untuk jawab soalan ni, dia kata nak dalam mililiter kan. So kita tukar. Kita tukar yang ni jadi mililiter, 8 mililiter. Okey, 1 liter 8 mililiter. Okey, ingat tak tadi 1 liter ni kalau nak tukar mililiter kita kena darab dengan 1000. So 1 darab dengan 1000 dia akan jadi 1000. Okey, so yang ni 1000. 1000 mililiter. Okey, sekarang ada 8. So 1000 tambah 8 dia jadi 1008 mililiter. So yang ni senang jawapan dia 1008 mililiter. Daripada tukar tadi daripada 1 liter 8 mililiter kita tukar jadi untuk ml jadi 1008 mililiter. Okey, sekarang ni cerita dia adalah dalam satu bika tu dia tuang kepada 2 cawan. Okey, so saya tuanglah dekat dalam 2 cawan. Ini cawan dia. Okey. So, bila dah tuang semua, dia kata nak dia bahagi sama banyak kan? Maksudnya ini soalan bahagi. Sebab dia bahagi kepada 2 cawan. So, senang. So, senang. Daripada jumlah isi padu tadi, 1008 kita bahagi dengan 2. Kenapa 2? Sebab 2 cawan. Okey, so kat sini senang je. Bacalah sifir 2. Okey, dalam sifir 2 ada tak 10? Okey. 1. Tak ada kan dalam sifir 2. So kita ambil sebelah dia sekali. 10. Okey, dalam sifir 2 ada tak 10? Ada ke tak?
Dekat nombor 5. So 10. Okey, yang ni settle. Lepas tu kosong. Kosong. Kita tulis je balik kosong. Okey, turun lagi 8. Dalam sifir 2 ada tak 8? Dekat sifir 2, 8 dekat nombor berapa? Dekat nombor 4. Okey, betul. So 4 darab 2, 8. So 8. Yang ni 4. So yang inilah jawapan akhir dia, iaitu 504 mililiter. Ni patutnya tulis mililiter ni. Jangan lupa dekat exam kena wajib mesti kena tulis unit. Kalau kosong macam ni saya boleh je tulis unit lain pula. Tiba-tiba kat sini boleh tulis gram. Boleh ke? Salah kan? Sebab dia isi padu. Isi padu mesti dalam ml. So kena tulis unit. Itu baru soalan nombor 1. Okay, kita sambung untuk soalan seterusnya. So sekarang yang nombor soalan yang kedua pula. Okay, soalan dia cakap Raja menunjukkan susu-susu yang dibeli oleh Jason. Okay, siapa yang ada kawan nama Jason? Okay, so Jason ada beli 3 kotak susu. Kotak susu A, susu B, susu C. Okay, berapakah jumlah isi padu dalam liter dan mililiter susu yang dibeli oleh Jason? Dia kalau dia cakap jumlah, okey, kalau dia cakap jumlah, terus ingat dalam otak jumlah tu adalah soalan tambah. Okey, selalunya jumlah tu mesti akan tanya soalan tambah. So apa yang kita kena buat dekat soalan ni ialah kita tambahkan 3 susu ni, tapi dia nak dalam liter dan mililiter. Tapi soalan ni dia ada bagi dalam mililiter je. Yang ni ada 3 liter 750 mililiter. Okey, yang ni okey. So yang C ni pun sama juga, 1900 mililiter. So kita kena tukar jadi liter dan mililiter. Ingat lagi ke tak tukar? Okey, so 1200. Okey, yang ni susu A lah dulu. 1250 mililiter. Okey, ingat ke tak daripada mililiter nak pergi liter kita kena buat apa? Kita kena bahagi dengan 1000. Okey, so kalau kita bahagi dengan 1000, 1000 yang dekat depan ni dia akan jadi 1 liter. Yang selebihnya akan jadi 250 mililiter. Okey, boleh? Tu untuk susu A. Susu B sebab dia dah memang 3 liter 750 ml, so tak ada masalah lah, kita tulis dulu 3 liter 750 ml. Dan susu C pula 1900 ml. 1900 ml bila kita tukar kepada liter dan mililiter, dia akan jadi 1 liter 900 mililiter. Okey, sekarang ni apa kita kena buat? Tambah sahaja. Macam mana nak tambah? Okey, kalau nak bagi nampak senang, selalunya teacher akan buat macam ni. Kita buat kotak. Okey, so yang mula-mula adalah liter, lepas tu mililiter. So kita buat je lah operasi tambah macam biasa. Mula-mula 1 liter 250. 1 liter 250. Okey, lepas tu tambah 3 liter 750. 3 liter 750. Okey, tambah dulu 2 ni. 0 tambah 0, 0. 5 tambah 5, 10. Tumpang rumah sebelah. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 7, 10. Okey, ni dah jadi 1000. 1 tambah 3, 4. Ingat ke tak lagi? 1000 mililiter kalau tukar jadi liter, jadi 1 liter. Apa kata kita tukar dia jadi liter? So cara nak tulis, macam mana nak buat adalah dengan kat sini kita tolak 1000. Kat sini kita tambah 1. Sebab 1000 ni kita boleh tukar jadi liter. So kat sini jadi 0 mililiter. 4 tambah 1, 5. Okey, so susu A tambah susu B adalah 5 liter. Okey, seterusnya. Okey, sambung kat sebelah ya, tak muat. Okey, sambung lagi. Liter, mililiter. Okey.
Ni sambungannya tau, sambungan ke tepi. Okey. Tadi 5 liter kosong mililiter. Okey, tambah dengan 1 liter 900 mililiter. Tambah. Okey, kosong tambah kosong, kosong turun je, 9 turun je. 5 tambah 1. 5 tambah 1 jadi 6. So, jawapan akhir dia adalah 6 liter 900. Untuk jawapan ni, total kesemua susu yang dibeli oleh Jason adalah 6 liter 900 mililiter. 6 liter 900 mililiter. Okey, seterusnya soalan yang nombor 3 pula. Okey, soalan nombor 3 dia cakap sebuah jug mengandungi 650 ml air. Okey, ada 6,500 mililiter air. Okey. Seterusnya, Haziq minum 750 ml daripada air tu. Okey, ingat daripada satu jug tu ada 6,500, lepas tu dia minum sikit 750 ml. Okey. Berapakah isi padu dalam ml yang tinggal? Okey, ingat daripada satu jug tu ada 6,500, lepas tu dia minum sikit. Maksudnya kita kena buat operasi tolak sebab dia dah kurang sikit kan. So kita kena tolak. So macam mana? 6,500 tolak dengan 750. Okey, senang je soalan ni. Yang ni 6,500 ml tolak 750. Okey, susun cantik-cantik tau. Tulis cantik-cantik. 650 ml. Okey. Okey. So, kosong tolak kosong. Kosong tolak kosong. Kosong. Okey, pandai. Kosong tolak 5. Kosong, awak ada kosong ringgit, nak beli barang RM5. Tak boleh kan? So, kita pinjam kawan sebelah. So, kawan sebelah ada 5, jadi 4. So, kosong ni jadi 10. 10 tolak 5. Tangan 10, buang 5. Jadi 5. 4 tolak 7. Awak ada RM4 nak beli makanan RM7. Boleh ke? Tak boleh kan? So kita pinjam lagi orang sebelah. Orang sebelah ada 6. So jadi 5. Awak dapat 10 jadi 14. So 14 tolak 7. 14 tolak 7 berapa? 7. Pandai. Okey. 5 ni turun saja. 5. So jawapan akhir dia adalah 5,750 ml yang tinggal dekat dalam jug tu. Okey, itu sahajalah yang kita nak bincangkan hari ini mengenai isi padu dan cecair. Teacher harap semua dapat faham daripada video yang teacher buat ni, dan lepas dah faham terus buat latihan. Okey, walaupun macam hari-hari cuti ke, kita kena juga selalu buat banyak latihan. Kalau boleh hari-hari buat, barulah senang ingat time exam nanti. Okey, itu sahaja untuk pelajaran hari ini. So teacher harap semua dapat faham lah apa yang teacher cakap hari ini. So ingat mililiter, liter semua tu kita boleh apply dalam kehidupan harian. Contohnya macam saya cakap tadi lah, beli susu 1 liter. So boleh agak 1 liter ni kalau tukar jadi mililiter berapa so macam tu boleh. Okey, so selain tu teacher harap semua dapat buat revision. Nanti cuti-cuti sekolah ke ataupun Sabtu Ahad ke, buka buku buat latihan terus lepas apa yang saya ajar ni. Okey, so jangan lupa untuk follow kita punya Instagram PTM Seri Manja, PTM PJCC, lepas tu Telegram, lepas tu dengan website eTution iaitu eTution.my, dan jangan lupa subscribe YouTube eTution. Itu sahaja daripada teacher hari ini. Thank you. Assalamualaikum. Bye bye.